Assalamualaikum murid-murid. Adakah anda sudah bersedia untuk belajar bab 1 tingkatan 4? Kalau sudah, marilah sama-sama kita belajar. Sediakan buku dan pen. Yes. Selamat datang ke kelas sejarah. Hari ini kita akan mempelajari sejarah tingkatan 4 bab 1, warisan negara bangsa. Bab ini mengandungi 4 subtopik iaitu latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Subtopik kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Subtopik ketiga, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Dan subtopik keempat, peranan pemerintah dan kerajaan. Mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita dalam bab ini. Jadi, terdapat 4 objektif utama. Iaitu yang pertama, kamu perlulah mengetahui latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Objektif kedua, mengetahui ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan barat. Yang ketiga, mengetahui keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Dan yang keempat, mengetahui peranan pemerintah dan rakyat dalam pemerintahan sebelum kedatangan barat. Bagi hari ini, kita akan mempelajari subtopik 1.1, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Jadi, kita akan cuba mengetahui apakah pengenalan bagi subtopik ini. Sebagaimana kita tahu, negara bangsa di alam Melayu telah terbentuk dan ia telah menjadi bukti asas negara bangsa telah wujud sebelum kedatangan barat. Proses pembentukan negara bangsa di alam Melayu ini mengambil masa yang lama dan melalui tahap-tahap tertentu berdasarkan sebuah kerajaan. Kehebatan kerajaan alam Melayu, contohnya Funan, Champa, Kedah Tua, Gangganagara, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit menunjukkan ciri negara bangsa berkembang dan ia diwarisi oleh kerajaan alam Melayu selepasnya. Jadi apakah ciri-ciri negara bangsa dalam kerajaan alam Melayu? Mari kita lihat. Terdapat 4 ciri negara bangsa dalam alam Melayu. Ciri pertama, raja. Ciri kedua, undang-undang. Ciri ketiga, wilayah pengaruh. Ciri keempat, rakyat. Kita lihat dahulu apakah huraian bagi ciri pertama, raja. Raja merupakan tonggak utama kerajaan. Raja mempunyai kedudukan yang tertinggi dan ianya diperkukuhkan dalam pentadbiran negara. Ia dibantu oleh pembesar dan raja ditaati oleh rakyat dan dianggap suci. Contohnya, Raja Champa. Katakan suci kerana ia dikaitkan dengan Dewa Siva. Ciri yang kedua pula ialah undang-undang. Undang-undang penting untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Undang-undang terpakai di wilayah pengaruh kerajaan tadi. Undang-undang dijadikan panduan dalam pentadbiran. Contohnya, Majapahit mengamalkan undang-undang yang dinamakan Kuntara Manawa. Ciri keempat, wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh bermaksud kawasan yang rakyat menerima dan mempengaruhi pemerintahan seorang raja. Contohnya, wilayah pengaruh Funan. Sangat luas. Ia meliputi kawasan dari Sungai Mekong, Teluk Chamra, Selat Myanmar dan Segenting Kra. Ciri yang terakhir iaitu ciri keempat dalam negara bangsa ialah rakyat. Rakyat merujuk kepada penduduk dalam sebuah negara yang memberikan kesetiaan kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya, rakyat Sriwijaya.
Mereka membuktikan kesetiaan mereka kepada raja dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Kita lihat pula satu kajian iaitu Kerajaan Sriwijaya sebagai contoh negara bangsa. Jadi Kerajaan Sriwijaya berasal dari perkataan Sri yang bermaksud bercahaya dan Wijaya bermaksud kemenangan. Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang. Ia meneruskan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu sebelumnya, iaitu Funan dan Champa. Kerajaan Sriwijaya menjadi asas kukuh untuk berkembang dan muncul sebagai empayar terkenal. Ciri-ciri yang terdapat pada Kerajaan Sriwijaya telah diwarisi oleh Kerajaan Melayu Melaka dan diteruskan oleh Kerajaan Johor Riau. Raja Sriwijaya dikenang melalui jumlah ketulan emas yang ditinggalkan. Di sini ada satu gambar, iaitu gambar tempat di mana upacara persetiaan rakyat kepada pemerintah. Ia dikenali sebagai Telaga Batu. Air dituang di atas inskripsi Telaga Batu dan mengalir di corong bawahnya. Air tersebut ditadah dan diminum oleh rakyat untuk menunjukkan persetiaan kepada pemerintah. Kita akan sambung ke subtopik 1.2 dalam klip yang berikutnya. Saya harap semua sudah belajar. Yes! Jangan lupa like dan subscribe.